Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Bersama dengan Cikgu Abdullah di channel Catur lah. Hari ini Cikgu berbengkel bersama dengan pelajar daripada SK Tengku Azizah. sedikit introduction Cikgu selaku coach ni latar belakang Cikgu lah. Cikgu tu ijazah fizik. So umur Cikgu 41 tahun. Ada pelajar yang dah kenal ni Cikgu start main umur 9 tahun. Ni Cikgu mewakili daerah Pekan lah. Dulu tak ada kategori dulu hanya ada satu kategori saja, bawah 17 tahun. So tak ada kategori bawah 12. So sekarang dia dah asingkan ni sedikit background Cikgu melatih sejak 2010 lah. Start 2010 Cikgu dah dilantik sebagai coach catur untuk Negeri Pahang. So ni konsep yang Cikgu bawa Chess for Education. Maksudnya pelajar yang main catur pelajar yang main catur ni mesti pelajar yang cerdik pandai lah. Terror mana awak main catur pun, kalau result tak ada A, tak ada guna lah. Sebab kita Cikgu bawa konsep tu Chess for Education. Main catur matematik mesti A, confirm. Bahasa pun mesti A jugalah, sebab term yang kita guna semua dalam bahasa Inggeris. Catur so kita tak ada dah makan buah tak ada. So kita guna capture. Kita tak pakai dah istilah dalam bahasa Melayu, kita tak pakai. Kita tak guna pakai kuda, kita tak guna pakai kita guna naik. So dekat sini Chess for Education. Kita sambung. Cikgu adalah national arbiter lah. 5 orang terawal di Negeri Pahang. Sebab susah dulu untuk dapat national arbiter ni. Hari ni how to be better at chess lah. Kelas kita 2 jam. So 2 jam ni Cikgu hari Ahad ni, tarikh ni Cikgu tak ubah. Ni daripada Edward Garfield. Ni introduction sedikit chess is an art, math and science. Dalam catur tu dia ada seni, dia ada matematik dan dia ada sains. 1% sahaja talent 1% sahaja bakat. 99% ni determination, kehendak awak lah, keazaman awak. Latihan awak, semua duduk dalam 99%. Bakat tu 1% saja. Kalau awak berbakat, awak tak usaha, tak ada guna lah. Ni cara nak jadi seorang player catur yang baik. So dengar nak murid Cikgu respon, dengar tak? Hello? Dengar. Bagus Yang ni kita belajar daripada champion lah. Kenali nama-nama. Ni nama player catur yang hebat lah. Yang biasa kita dengar Kasparov, Karpov, Fischer. Sekarang player catur yang paling top sekali siapa Siapa boleh bagi tahu Cikgu player catur paling top sekali? Hello, respon. Tak ingat kalau Cikgu selalu cerita pada semua orang kalau kita minat satu-satu sukan tu, kita kena kenal lah player yang top kan. Awak minat bola tak? Minat bola, kenal siapa? Siapa yang awak kenal? Tolong off. Tolong off mic biasanya kalau main bola mesti kena Ronaldo lah. Kena kenal Salah yang top yang top.
Kalau player Malaysia yang top tu Safawi lah kalau minat bola. Kalau minat badminton, kenal siapa? Siapa player badminton yang awak kenal? Chong Wei, bagus. Tu awak kenal, awak minat badminton. Kalau minat lumba basikal, kenal siapa? Azizul Hasni, mesti kenal kalau minat lumba basikal. So kalau minat catur, mesti kena kenal, mesti kena kenal. Okey, Kasparov, Karpov, yang paling top sekarang ni Carlsen lah, Carlsen, juara dunia. Okey, belajar daripada champion. Okey, kita belajar daripada champion. Seterusnya, okey, belajar daripada pemain legenda lah. Okey, untuk nak meningkatkan ilmu ni, pilih salah seorang daripada pemain legenda. So kita pilih salah seorang. Kalau minat Carlsen, okey, kita mainkan game beliau. Okey, cuba serapkan dalam permainan beliau. Maksudnya kita ada seorang idola kita lah. Okey, pilih seorang idola yang top. Okey, search kat YouTube, kita main game dia je. So kita belajar dengan dia. Contoh dia Mikhail Tal dia. Mikhail Tal ni salah seorang grandmaster yang top lah. Okay, dia Mikhail Tal ni sejarah dia, dia seorang doktor. Dia seorang doktor. Lepas tu dia main catur ni suka-suka je. Okay, last kali dia jadi grandmaster. Sebab dia seorang yang genius lah. Okay, so pemahaman konsep. Okay, asas adalah bahagian yang amat suka bagi seorang coach lah. Okay, untuk membentuk anak murid. So ramai yang tahu konsep asas catur, tapi masih ramai belum memahami. Okay, tahu, faham, baru permainan tu lebih kreatif. Okay, elakkan blunder. Blunder ni kesilapan lah. Okay, yang ni pelajar kena tahu. Yang ni yang paling penting sekali. Komputer cuma sebagai alat bantuan sahaja. Jangan bergantung harap kepada komputer. Maksudnya komputer ke gadget ke, dia sebenarnya alatan yang old school ni. Buku-buku catur, okey, seharusnya lebih digunakan berbanding komputer. Maksudnya ada buku puzzle, jawab puzzle tu jawab dengan cara menulis old school. So dia lagi bagus daripada awak menggunakan gadget lah, guna komputer ataupun guna telefon. Okey, sebab biasanya kalau komputer ni dia akan bagi jawapan, dia akan bagi clue. Kalau telefon pun sama, tapi kalau buku tak ada. So awak jawab, nanti baru semak jawapan. Okey, sebolehnya buat analisis game sendiri dah. Okey, habis main. Okey, di hujung nanti kita akan buat satu game. So kita analyse game awak. Okey, sebaiknya mulakan dengan end game. Ni kita belajar catur ni, start dengan end game dulu. Dah master end game, baru kita main opening ataupun middle game. Okay. Salam. Sambung sedikit lagi. Sekolah catur Utut Adianto ni mewajibkan latihan end game 3 tahun. Kalau nak main catur, belajar end game 3 tahun. Okey, contoh dia begitu dekat Rusia lah. Okey, dia sangat titik beratkan end game. Okey, so nak jadi player yang baik lah, belajar sekurang-kurangnya 3 tahun end game. Okey, jika bukan 3 tahun, sekurang-kurangnya 1 tahun lah. Okey, pelajaran dan pengetahuan asas end game perlu difahami. Okey, sebab semakin lama semakin banyak persaingan yang kompetitif kita dekat Kuantan ni lah. Okey, so latihan. Okey, puzzle dengan exercise paling penting sekali untuk menguatkan teori middle game. Okey, kita tengok dekat Rusia. Rusia play grandmaster paling ramai. Okey, so dekat Rusia pelajar wajib menghafal 10,000 puzzle. Tapi kalau kat Indon hanya 1,000 puzzle saja. So nak jadi player catur yang baik, so kena hafal banyak puzzle lah. Okey, so itu introduction daripada cikgu. Ada soalan nak tanya? Satu step checkmate, putih jalan. Cikgu nak jawapan? Nak murid cikgu?
Pawn G4. Pawn G4 So checkmate. Boleh. Okay, next. Satu step checkmate. Hitam jalan. Boleh respon. So jawapan dia Queen A6. Queen A6 checkmate. Okay, respon lagi. One step checkmate. One step checkmate. Siapa nak jawab? Queen G2. Boleh? Checkmate. Okay, kita menggunakan bahasa Inggeris Kita guna bahasa Inggeris. Queen G2. Okay, next. Only one step checkmate. Black to play. Queen H4. Bagus. Okay, cikgu nak respon awak. One step checkmate. White to move. White to move. Only one step checkmate. Queen F8. Bagus. Cikgu nak macam tu Okay, next. One step checkmate. Nampak king dia dah terperangkap dekat situ. One step checkmate. Naik situ. Okay, bagus. Okay, next. White to play. Nampak dekat bawah ni, kalau nampak logo kat sini white, so white to play. One step. Okay, Queen capture F8. Capture rook check mate. Okay, another one. Another 2 2 or 3. Kita buat 10 saja. Okay, black to play. One step checkmate. Rook B4 ni H. Rook B4. Mana rook B4? B4 kat sini. Rook H5 checkmate. Black to play tadi Okay, next. White to play. One step checkmate. Ni tengok king dia kat sini. Only one step checkmate. So dekat sini rook dah jaga. So queen pergi mana? Checkmate. Queen E7 kat sini. Queen E7, queen dia capture. Queen dia makan. Queen E7, queen dia makan. So queen pergi mana? Queen F7. Boleh? Okay, last one. One step checkmate. Black to play. Queen C1. Bagus. Okay, bagus awak faham. Awak faham pattern checkmate tu yang paling penting sekali. Yang ni kita bincang satu step checkmate saja ni. Lepas ni kita akan masuk 2 step checkmate 2 step ni level untuk wakil sekolah mesti boleh buat lah 2 step checkmate. Okay, so kita pergi lesson yang kedua. Okay, lesson yang kedua. Okay, cikgu nak buat double attack. Double attack. Okay, anak murid cikgu respon. Black to play. So black to play. Knight E3. Fork dia double attack boleh, fork pun boleh. So check, kita capture bishop. Okay, next. White to play double attack. Boleh respon. Queen ni nak pergi mana?
So queen pergi E4. Nampak tak? Kenapa cikgu letak queen E4? Respon anak murid cikgu. Kenapa cikgu letak queen E4? Nak checkmate. Okey, checkmate ataupun nak makan bishop. Yes, very good. So kalau dia gerak bishop, so kita checkmate. Okey, double attack. Black to play. Respon anak murid cikgu. Ni best move, queen B4. Kenapa kita letak dekat B4? Checkmate dan makan rook. Okey, bagus. So dekat sini double attack. Awak faham Setiap kali kita main catur, first kali kita nak checkmate dia. Kedua, kalau tak ada idea, cari double attack ada tak double attack. Okey, cari. Lepas ni kita akan masuk lain. Pin, discover attack kita akan masuk. So cikgu nak buat satu exercise ni 10 sahaja. 10 dulu So ni double attack yang ketiga. So continue. Okay, white to play double attack. Easy level. Knight C7. So check, capture rook. Okay, next. White to play one step. Double attack double attack. Queen nak pergi mana? Queen D4. Kenapa Queen D4? Okey, checkmate dengan knight. So bagus So dia lari knight kat sini, kita pun checkmate lah. Kita tunggu apa lagi? Betul Okey, next double attack. Queen C2, very good. So, kenapa Queen C2? Check, capture bishop. Boleh Okay, next. Yang mana yang nak tanya boleh tanya Boleh tanya sambil-sambil kita buat exercise. Boleh tanya. Okay, Knight C7, very good. Knight C7 ni kita panggil dia family fork Maksudnya dia boleh makan queen, boleh makan rook. Okey, kita nak makan apa kalau kita letak kat sini? Makan queen. Kenapa kita makan queen? Kenapa kita tak makan rook? Okey, queen lagi besar. Berapa nilai queen? 9. So queen 9, rook hanya 5 Orang nak bagi RM9 dengan RM5, mesti ambil RM9 kan? Okay, yes. So continue. Kita habiskan 10 exercise. White to play double attack. Kenapa bishop take C6? Okay, so check and capture knight So double attack. Okay, next. Okay, Queen D. Okay, kalau dekat sini Queen G6 boleh juga. Check, capture knight. Boleh Tapi kita nak capture buah lagi besar. So Queen D5. So check, kita ambil rook. Sebab nilai rook 5. Kita tak makan bishop dengan knight. Nampak tak? Nampak So kalau rook tak ada, awak nak capture bishop ke awak nak capture knight? Bishop. Okay, bishop. Kenapa bishop? Bishop 3.5 Bishop 3.5. Bishop lebih kuat daripada knight.
Okay, last one. To double attack. White to play. Double attack. Queen E4. Kenapa kat sini? Kenapa checkmate atau makan rook? Bagus. Cikgu nak macam tu ha. Dia lari rook, kita buat apa? Checkmate. Tunggu apa lagi kan? Ni peluang peluang. Okay, so kita dah habis double attack. Bagus anak murid cikgu laju. Okay, so kita continue. Okay, sekejap. Main game. So tactical lah. Dengan exercise yang ketiga tactical yang ketiga. Discover attack. Cikgu nak jawapan. Bishop E4. Kita tengok Bishop E4. Kat sini Bishop E4. So kita keluar Bishop, apa yang berlaku? Checkmate. So bagus Bishop keluar je, tak kisah pergi mana pun. Bishop keluar, automatic checkmate. Okay, next. White to play. Bagus Sekejap, yang tadi. So next, saya tak videokan. Okay, Bishop check. So kita take Queen. Okay, next. Discover attack. White to play. Rook E8. Kenapa kita pergi check? Okay, kita makan Queen free je, nampak? Bagus awak. Okay. Ni bukan level awak ni, boleh. Bukan level biasa-biasa dah ni kalau laju awak level dah level 3 dah ni. Okay, next. Cikgu nak jawapan Black to play. Discover attack. Tak jumpa. Nampak tak? Kenapa cikgu attack? Kenapa cikgu attack? Queen Bishop take. Bishop take sini kan. Tapi biasa tak take pun sini, sebab Queen ada sini, betul? Mesti makan Queen kan. Okay, mesti makan Queen. Nilai yang sangat besar. Okay, next. Mana? Kenapa boys? Dia pergi mana? Queen ni. Yalah, memang sepatutnya dia pergi tempat lain. Tapi kalau lagi tempat lain, kita capture lah, free kat situ. Okay Okay, sepatutnya. Bagus. Okay, next. Bishop F7. Check. Kenapa check? Makan Queen. Bagus. Awak ni dah terror dah ni. Okay, next. Kenapa tu macam-macam bunyi ada? One step checkmate. Dia discover attack tapi one step checkmate. Okay, Bishop F8.
So automatic checkmate. Okay, okay, next. Ni senang. Boleh? Bishop H7 check. So bila kita check, kita take queen, betul? Okay, next. Bishop B4. Kenapa B4 Kalau dia makan, kita check back Kalau dia makan sini, kita makan queen dia. Okay, next. Bishop C4 check. Kenapa check? Makan rook. Okay, next. Senang. Kenapa rook G8? Check makan queen, bukan rook, bishop. Check, open check. Bishop sini boleh ikut suka awak. Sini pun tak apa. Open check terus. Take. Okey, kita pergi taktikal seterusnya. Pin rook E1. Tak boleh. Open check. So kena move. Queen lari, kita makan Okay, next. Pin. Exercise kita. Pin. Bishop B4. Okay. B4, yes. So pin dekat sini So tak boleh lari queen, kita capture lah. Okay, next. Pin. So bagi jawapan. Good. Rook take first. Take dulu. So baru kita pin. Bishop pin. Bishop C3 So kita pin. Okay. Okay, very good. So take. So dia makan Bishop F. Bishop D3 pin. So kita capture. So kita lebih 1 pound. So boleh buat bagi menang lah. Okay So next. Next pin. Next take B4. So pin dekat situ. Dia makan, kita makan bishop dia. Yes. Okay, next. Bishop H6 kat sini. Okay, very good. So dekat sini untuk checkmate Kalau dia tolak kat sini, kalau dia tolak, okay, kalau dia tak boleh makan, so dia tolak, so kita take rook lah. Sebab rook 5 bishop 3. Okay. So kalau tak nak take lagi, cuba kita cuba ambil queen, datang C3 untuk checkmate kat sini. Okay, so kalau dia tolak lagi, baru kita terus capture. Boleh?
Boleh Okay, so settle. Okay, 7 pin. Pin. Bishop. Take. Take E6. So dia tak boleh capture, makan queen. So sampai sini kita capture lah. Kita dah lebih Okay, next. Exercise 8. Okay, pawn D5 best move. Tak boleh nak lari kuda tu Pawn D5. So bila sampai sini, so automatic kita akan capture, betul. So capture pakai bishop or capture pakai pawn? So capture pakai pawn Capture pakai pawn. Kalau dia lari, baru kita lari. So kita dapat lebih pieces. Kalau kita capture pakai bishop, dia capture, so kita capture balik. Okay, main catur yang paling penting sekali Okay, kelas-kelas cikgu sebelum ni cikgu dah cerita control center. So paling kurang ada pawn kita dekat center ni. Mesti ada pawn dekat center. Okay, bila kita main. So bila kat sini ni dah advance pawns kat sini. So kita kena jaga advance pawns kita. Sama ada queen pergi sini dan sebagainya lah. Okay So next. Ni pin. So tambah lagi satu Tambah lagi satu. Queen pergi mana? Queen pergi sini, boleh? Okay, ni best move Queen kat sini. So queen kat sini pun boleh. 2. Okay, sama aja. So kalau dia nak atas, rook F1, very good. So kita ada 3 attacking dia. Awak faham lah ni cara bermain, awak faham. Okay, last one. Black to play Queen E4. Okay, Queen E4. Bagus pin. So dekat sini best move dekat sini lah. Okay, best move Queen G6 pin. So kalau dia block pun kita akan bawa datang. Okay, so kita dah habis exercise untuk pin. So kita dah pergi kepada 3 tactical. Okay, cikgu nak pergi yang level tinggi tinggi sedikit. Sekejap lagi kita main kita main game. Okay, double attack dah. Okay, kita pergi decoy lah. Apa maksud? So apa kita sambung taktikal yang keempat hari ni kita belajar decoy, umpan ataupun sacrifice pun boleh boleh pakai. So nampak tak dekat sini? Kalau cikgu letak bishop cikgu kat sini, apa yang berlaku? Kita cerita dulu. Kalau queen makan, selepas queen makan, queen G5. Okay, first kali dia makan, so kita capture ni. Nampak tak? Kita sacrifice bishop. Okay, tapi kita dapat rook. Nampak tak? Nampak kan? So kita dapat satu rook. So sekarang ni kita attack queen dia. Queen makan, kita makan rook.
Queen lari pun kita tetap makan. So kita dah lebih satu bishop. Kita exchange satu bishop dengan satu rook. Okay, next. Kita tengok. Decoy, kita umpan. Okay, bishop take F3. Awak dah pernah buat kan? Pawn E4, bagus. So yang ni capture. Okay, new dengan taktikal yang keempat belajar-belajar ini, decoy. Okay, so jawapan dia cikgu nak rook D6, very good. Rook D6. So terus kita fork, dapat rook. So dekat sini kita dah ada kelebihan pawn. Okey, dekat sini kena tahu istilah Dekat sini pawn majority. 3 lawan dengan 2. 3 lawan dengan 2. So king ni kena cover dekat sini. Sebab 3 lawan 2 tak boleh, king kena tolong. King tolong, kita bawa pawn ni pergi. Boleh Okey, next decoy. Next decoy. So cikgu nak jawapan. Dalam ni ada yang bagus cikgu tahu. Cikgu tengok pattern awak menjawab soalan tu, cikgu tahu awak pemain catur yang baik lah. Rook G8, yes, check kat sini betul. Okay, kita check. Kalau rook dia take, kita makan queen dia, betul? Betul So ni best move kat situ. So kalau king makan, ni checkmate ni. Queen pergi sini check, pergi sini checkmate. Nampak tak? Kalau king makan, kita pergi sini check. Dia sempat cover tak? Tak boleh, kita tengah check dia. Ni, queen check. So kalau dia lari sini, kita checkmate sini. Kalau dia pergi sini, kita checkmate sini juga. Faham tak? Kalau dia lari sini, kita checkmate dia kat bawah tu. So kita sekejap, cikgu nak continue. Okey, kita continue. Kita tengok komputer jawab apa Sekejap. Okey, dia pakai rook. Dia takkan makan pakai king. Makan pakai king, checkmate. So kita take sini lah. Boleh? Okay, so continue. Next. Decoy. Nampak tak two step checkmate? Murid cikgu. Two step checkmate. Dekat mana checkmate? Queen, yes, take H5. So dia makan, kita checkmate. Okay, next. Two step checkmate. Two step ataupun kita take queen lah. Tu je cerita dia. Two step two step. Okay. So apa yang berlaku kalau cikgu check kat sini? Apa yang berlaku? Queen dia tak boleh makan, open check. King makan, lepas tu kita checkmate kat mana? Checkmate kat mana? Queen ni checkmate. Nampak? Checkmate. Okay, Queen C3. Checkmate. So 6 baru kita nampak 10. Okay. Decoy.
taktikal yang keempat. So apa best move? Rook makan. Bishop kita white to play. White to play. Kalau bishop duduk sini boleh tak? Ke king check dulu. Ke queen check dulu. Kalau cikgu check kat sini, kalau dia makan bishop F6. So check lagi, dia turun sini, kita pergi checkmate, betul? Bagus. Ni 3 step checkmate ni level tinggi ni. Ni level tinggi. So bermakna awak faham lah jalan cerita dia tu. Okay, next another 3 exercise untuk decoy. Kita nak umpan dia. Pawn G6. Kenapa pawn G6? Kalau dia kalau dia makan kan, kalau dia makan sini, so G makan, pergi G7. Ya ke? Okay. So dia makan, nampak? So kita nak promote So dia makan, kita fork. Kita makan ni. So kita dah okay, kita ada advance dekat situ. Okay, next. Okay. So di level tinggi sedikit ni dia ada satu bintang dekat sini. Queen F7. F7 sini. Okay, last kali untuk hari ni, untuk decoy. Untuk 3 step checkmate ni soalan level tinggi lah. Level tinggi. So check. So lari sana, kita checkmate dia So pelajar kena faham betul-betul. Okay, habis untuk taktikal yang keempat. Okay, boleh. First kali kita buat macam mana checkmate bekas satu queen. Queen D6. Pergi paling dekat sekali dengan dia. Pergi paling dekat. So dia tak ada move lah. So dia akan bergerak macam ni, betul? Okay, lepas tu kita ikut dia. Kalau dia turun bawah, apa yang patut buat? Queen E6 ke Queen sini terus? Senang. Senang. So dia tak boleh nak naik. Dia tak boleh nak naik kan? Okay, so baru kita gerakkan King. Gerak je King. Gerak saja King. Boleh? Gerak King sahaja. So kalau dia gerak situ, kita gerak sini lah. Ataupun kita gerak sini lah. So kalau dia gerak sini, kita mana? Checkmate terus. Okay, sorry. Boleh checkmate terus sini tadi Okay, bagus. So checkmate pakai satu queen, no problem Okay, kalau checkmate pakai configuration, sekejap. Okay. So awak semua ni ada dekat grup mana Telegram yang cikgu ada semalam, awak ada tak? Ada? Okay, itu saja daripada cikgu hari ni.
Sekian, terima kasih.